Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Selangor menentang Kelantan United, yang mana Selangor menang 2-0 hasil jaringan daripada Keyon. Untuk game ni boleh dikatakan Kelantan United ada peluang yang baik. Pasukan Selangor juga bermain dengan sangat baik. Kedua-dua pasukan bermain dengan sangat baik. Cumanya pasukan Selangor lebih bagus daripada segi memanfaatkan peluang yang ada untuk menang dengan keputusan 2-0 hasil jaringan daripada Ellison Keyon. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Selangor pada perlawanan ni? Yang pertama adalah bagaimana mereka menggunakan taktikal untuk build up daripada bawah dengan menggunakan back 2. Untuk perlawanan ni memang Tan Chee Ho menurunkan gandingan Yazan Al-Arab dan juga Haris Saikal di bahagian center back, dan kita boleh tengok penggunaan mereka berdua ni adalah sangat-sangat baguslah untuk Yazan dan juga Haris Saikal, yang mana boleh dikatakan Haris akan lebih banyak untuk belajar daripada Yazan untuk menjadi seorang center back yang lebih profesional dan lebih bagus daripada segi pembacaan game dan bagaimana untuk menjadi seorang ball playing center back lah. Dan apa yang kita boleh belajar daripada penggunaan dua center back oleh pasukan Selangor ni adalah mereka akan bermain dengan defensive line yang tinggi. So memang Haris dan juga Yazan Al-Arab akan sentiasa berada di bahagian middle space, di bahagian kawasan tengah lah. Dan dalam penggunaan ni mereka akan cuba untuk exploit pasukan lawan dengan penggunaan ataupun utilize the potential untuk bahagian right back dan juga left back, iaitu bahagian kanan Quinton Chang dan juga bahagian kiri Fazli Mazlan, yang mana Quinton Chang dan juga Fazli Mazlan dalam penggunaan dua center back ni mereka akan naik lebih tinggi untuk memberi support kepada bahagian winger, seperti mana Hakim Hassan di bahagian kiri akan sentiasa mendapat support daripada Fazli Mazlan, dan di bahagian kanan Han Taun akan sentiasa mendapat support daripada Quinton Chang. Jadi benda ni sangat bagus in term of attacking. Sebab apa? Sebab apabila pasukan Selangor banyak untuk dapat bola ataupun menggunakan bahagian wide area untuk exploit pasukan lawan ataupun penetrate pasukan lawan, maka bola contohnya dapat kat winger, contoh dapat dekat Han Taun. Apabila bola dapat kat Han Taun, maka dengan serta-merta Quinton Chang akan memberi support kepada beliau, yang mana Quinton Chang akan sentiasa berada di belakang ataupun berhampiran dengan Han Taun untuk buka game, sama ada perlu untuk overlap ataupun Han Taun yang akan passing ke belakang untuk Quinton Chang cross. Dan di bahagian kiri juga sebegitu, kalau Hakim Hassan dapat bola, Fazli Mazlan akan follow up untuk naik untuk memberi support, sama ada dia nak buat underlap ataupun dia stay behind Hakim Hassan, dan Hakim Hassan akan buka, Fazli Mazlan akan cross. Dan benda tu memang sangat-sangat bagus lah. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok apabila pergerakan yang seimbang dan juga pemain winger seperti Han Taun dan juga Hakim Hassan dapat support yang baik daripada fullback yang berani naik untuk bermain dengan lebih tinggi untuk melakukan overlap ataupun untuk berada di belakang pemain winger, maka mereka boleh create game tu dengan sangat baik. Dan boleh dikatakan untuk game ni improvement yang ditunjukkan adalah satu daripada combination play, sama ada di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Han Taun dan juga Quinton Chang mampu bermain dengan sangat baik. Han Taun dengan Fazli Mazlan juga mampu untuk bermain dengan sangat baik. So kita boleh tengok bagaimana mereka open game, bagaimana mereka underlap, bagaimana mereka undurkan game sedikit ke belakang dan sebagainya. So benda tu memang positif. Dan yang paling menarik adalah daripada segi crossing, yang mana kita boleh tengok crossing yang dilakukan oleh Quinton Chang pada perlawanan ni memang sangat-sangat improve apabila beliau cuba untuk supply bukan sahaja pada crossing lah, hantaran-hantaran biasa ataupun hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti. Kebanyakannya Quinton Chang berjaya untuk mencari target man mereka di dalam kotak penalti. Memang satu hantaran yang lawa lah. Begitu juga dengan bahagian kiri Fazli Mazlan, yang mana crossing beliau juga memang improve dan berjaya untuk menciptakan satu assist kepada Ellison Keyon. So benda tu memang sangat positif lah dalam penggunaan back to pasukan Selangor. Apabila mereka attack, maka fullback akan sentiasa memberi support di belakang ataupun mereka akan buat overlap ke bahagian hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua
Apabila berbicara tentang pasukan Selangor ni, daripada segi build-up play mereka dah bagus dan mereka menggunakan bahagian sayap untuk exploit pasukan lawan. Kenapa mereka tak gunakan bahagian midfield? Sebab bahagian midfield, contohnya pemain seperti Alif Haikal, Brandon Gunn dan sebagainya ni, mereka lebih ditugaskan untuk overload di bahagian dalam kotak penalti. Sebab apa? Sebab apabila mereka melakukan crossing ataupun melakukan hantaran ke dalam kotak penalti, sekiranya pihak lawan melakukan clearance ataupun blocking ataupun interception, maka pemain-pemain di bahagian midfield ni akan cuba untuk challenge mendapatkan bola yang terbiah tersebut, lalu mereka boleh set up balik untuk score melalui luar kotak penalti. Ada satu peluang, ada satu contoh yang mana percubaan daripada Brandon Gunn terkena palang ataupun tiang lah, yang mana itu adalah hasil gerakan yang dilakukan oleh pasukan Selangor yang bermula daripada bahagian wide area masuk dalam kotak penalti, tak berjaya untuk execute dan bola tu keluar, maka dapat balik kat pemain tengah pasukan Selangor, maka mereka boleh efektif untuk set up balik untuk score gol. So itu adalah peluang kenapa pasukan Selangor bertindak lebih efektif di bahagian wide area dan mereka cuba overload numbers of player di bahagian tengah supaya mereka boleh conquer kedua-dua arah lah. So bahagian kanan kiri ada 2 player, bahagian tengah ada lebih kurang 3 ke 4 player. Itu yang boleh saya cakapkan yang kedua. Yang ketiga, kita boleh tengok mereka bukan sahaja menumpukan untuk attack di bahagian kanan dan kiri, mereka juga ada build up di bahagian tengah menggunakan Mukarib Ajmal, Brandon Gunn dan juga Alif Haikal, yang mana ketiga-tiga ataupun kedua-dua player ni bermain dengan sangat bagus. Mereka punya hantaran-hantaran jauh memang berkualiti lah. Contohnya saya ambil Mukarib Ajmal, satu hantaran jauh kepada Kelvin, daripada half space kepada Kevin, Kevin kepada Keyon. So benda tu memang sangat-sangat efektif lah. So boleh dikatakan bahagian tengah pasukan Selangor pun memang sangat hidup. Mereka punya pergerakan lebih smooth. Apa yang boleh saya katakan, di bawah Tan Chee Ho, mereka punya decision making, mereka punya cara untuk lepaskan bola, mereka punya cara untuk open game, mereka punya vision dah boleh dikatakan sangat-sangat cemerlang lah. Memang banyak yang dah improve di bawah skuad kendialan Tan Chee Ho. Dan dalam pada masa yang sama mereka bermain dengan defensive line yang tinggi dan kadang-kadang mereka boleh buat offside trap, cumanya kadang-kadang mereka dihukum oleh pihak lawan. Jadi benda tu boleh dipertimbangkan lagi untuk diperbaiki, sebab takutlah jumpa tim yang lawan dan boleh senang untuk counter offside trap yang cuba dilakukan, habislah pasukan Selangor kena counter balik. So benda tu tak diingini lah. Dan yang seterusnya tentang pasukan Selangor ni, apa yang saya suka adalah mengenai Kelvin, yang mana kemasukan dia tu nampak sangat di bahagian kanan tu lagi efektif, lagi laju gameplay dengan individual skill yang bagus, dengan dribbling yang bagus, ball control yang bagus, vision yang bagus, combination play yang bagus, semua bagus lah kat dia tu So kemasukan dia tu, player muda daripada Ghana tu, memang antara orang kata apa, titik permulaan pasukan Selangor bermain dengan lebih cantik. So kemungkinan Hakim Hassan kena berjaga-jagalah. Mungkin Hentaon dan juga Kelvin akan menjadi pilihan utama Tan Chee Ho dalam saingan TM pada Malaysia, kita tak tahu. Tetapi disebabkan gameplay yang lawa, bagi saya deserve lah untuk first 11 bagi Kelvin tu. So itulah secara kesimpulannya untuk Selangor semalam. Daripada segi build up play, exploit wide area, cross masuk tengah, macam itulah. Kalau mereka boleh buat lagi efektif, mereka boleh score lebih banyak, crossing lebih lawa, mereka boleh jaringkan gol lebih banyak lah. Untuk pasukan Kelantan United pula, mereka bermain dengan sangat cemerlang, mereka pressing dan sebagainya, cumanya kekurangan mereka adalah dari segi fitness. Boleh nampak lah fitness mereka agak ketara kurang, yang mana baru beberapa minit dalam first half pun dah ada yang injured, yang jatuh second half pun semacam. So mereka boleh tingkatkan lagi pada segi fitness, dan daripada yang kedua mereka boleh tingkatkan lagi pada segi finishing. Mereka agak kurang juga daripada finishing, menyebabkan mereka tak boleh score, so benda tu agak merugikan pasukan. So boleh dikatakan Kelantan United bermain dengan baik dan berjaya untuk hukum pemain Selangor di bahagian pertahanan beberapa kali, tetapi daripada segi nak convert chances tu mereka masih belum ada. Tetapi daripada segi gameplay nampak mereka boleh bermain dengan baik lah. Jadi kalau mereka improve sikit, mungkin mereka boleh comeback balik lawan Selangor nanti, mana tahu Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.